Video hari itu cikgu sudah ajar tentang ciri-ciri koperasi. Okey, jadi video hari ini cikgu nak ajar tentang laporan kewangan koperasi. Yang ni ialah penyata kewangan koperasi. Jadi penyata kewangan yang perlu disediakan oleh milikan koperasi ialah seperti biasa, milikan lain mesti ada penyata pendapatan komprehensif. Okey, yang ni. Dan yang dua ni, yang nombor dua, penyata pembahagian untung rugi. Okey, yang ni anda tak pernah belajar. Kalau dia milikan tunggal, bila dia sediakan penyata pendapatan tapak untung bersih, dia terus sediakan kunci kira-kira, betul tak? Penyata kedudukan kewangan. Kerana bila dia dapat untung bersih tu kerana dia milikan tunggal seorang bos. Jadi untung bersih tu semua bos itu akan dapat. Jadi kita terus rekod untung bersih itu dalam penyata kedudukan kewangan. Because the money will go to the one boss only. Tetapi untuk koperasi, dia ada dia dapat modal daripada jualan saham kepada ahli kan. Jadi untung bersih yang dapat tu juga adalah dipunyai, okay, belongs to the ahli. Okay, jadi ahli dia ramai. Dan untung bersih ni akan dibahagi kepada ahli lah dalam bentuk dividen. Jadi semua ni akan direkod di satu penyata, dipanggil penyata pembahagian untung rugi. So this penyata actually has menunjukkan macam mana untuk merekod pengagihan untung rugi atau untung bersih koperasi untuk tujuan tertentu. Seperti membayar dividen kepada anggota, dan untuk tabung-tabung, because as hari itu cikgu katakan, satu ciri khas ialah dia mementingkan ahli dia. Jadi dia mesti ada satu tabung kebajikan, tabung beasiswa. Jadi semua ni tabung tu duit dari mana? Daripada untung bersih company, daripada untung bersih koperasi. Jadi kita perlu sediakan satu penyata. Okey, ini yang baru untuk anda. Jadi khas untuk agihkan the money from the untung bersih kepada tabung, kepada pembayaran dividen. So kita perlu satu penyata yang khas untuk merekod pengagihan untung bersih itu. So this is the very special one. Okey. Jadi penyata kedudukan kewangan seperti biasalah yang anda sudah belajar, cuma format dia lain sikit. Jadi yang ni nanti anda boleh rujuk daripada buku. Okay, yang ni cikgu tak tunjuk video because just the format sahaja. Nanti boleh tu tengok buku. So untuk video hari ini cikgu nak tunjuk format yang ni. Okay, ini pun lebih kurang format biasa. Okay, penyata pendapatan komprehensif. Format dia lebih kurang seperti anda belajar. Cuma kadang-kadang soalan dia, because koperasi dia menjalankan pelbagai aktiviti kan. Kadang-kadang dia boleh buka kedai buku, dia juga menjalankan cafeteria, juga ada perkhidmatan lokal. Jadi dia ada pelbagai perkhidmatan, pelbagai hasil. Dengan ni mungkin format dia lain sikit. Tapi itu pun ada dalam buku teks anda. Bolehlah rujuk pada buku. Okay. Jadi untuk video hari ini cikgu nak special lah untuk yang kedua ni, penyata pembahagian untung rugi. Yang ini sesuatu yang baru untuk anda. Jadi penyata pembahagian untung rugi mengikut Akta Koperasi 1993 yang pindaan 2007, untung bersih koperasi boleh diagih dengan cara berikut. Boleh diagih. So walaupun dia kata boleh agih, tapi yang ini ialah wajib untuk semua koperasi. So yang ni kalau dia sudah dapat, bila dia sudah sediakan penyata pendapatan komprehensif, dia dapatkan untung bersih dia. So dari untung bersih itu sebanyak 22% atau 12%. So this is up to the koperasi. Sama ada dia nak pilih 22 atau 12. Daripada untung bersih perlu disimpan di dalam akaun kumpulan wang berkanun.
So this is called berkanun kerana dia diwajibkan oleh Akta Koperasi. Every koperasi kena ada. Macam koperasi college kita pun ada juga simpan wang ini. Okay. We keep some money. Tujuan dia untuk mengukuhkan kedudukan kewangan koperasi dan hanya digunakan apabila emergency case. That means bila mengalami masalah kewangan. So this one is just to stablekan kedudukan kewangan koperasi. Because pernah dulu tahun 80-an adanya koperasi yang bankrupt, dan because dia terdiri daripada ramai ahli kan, jadi ramai orang sudah mengalami kesusahan because bankrupt, they cannot get back the modal. So dengan ni dia sudah wajib lah, at least every koperasi from the Untung Bersih they must keep some money. If koperasi got problem, at least ahli dia dapat balik some money. Jadi ini ialah the money that we keep inside the bank. Jadi dia direkod sebagai salah satu item kumpulan wang anggota. Hari itu cikgu sudah kata dalam PKK, all the money belongs to the anggota, kita letak di bawah tajuk kumpulan wang anggota, di bawah tajuk equity pemilik. Now equity pemilik ialah ahli, ahli ialah bos dia. Okay, so semua wang ahli di bawah kita masuk dalam kumpulan wang anggota. Okay, that is di bawah equity pemilik lah. Okay. So, tapi dalam soalan STPM, kita ikut soalan. Sama ada 22 atau 12, kita ikutlah soalan. Kalau soalan bagi 22%, you pun ikut. Kalau soalan bagi 12%, anda ikut. Tapi, kalau soalan tak bagi langsung berapa peratus, pernah keluar dalam STPM 1 tahun, dia cuma kata pembahagian kepada wang berkanun. Pembahagian kepada amanah pendidikan koperasi. Tapi dia tak bagi tahu berapa peratus. Dia anggap pelajar sudah tahu. So, anda juga perlu hafal lah. Okay. So, 12% untuk kumpulan wang berkanun to keep the money for emergency purpose. Then, dari Untung Bersih, 2% pula perlu dimasuk ke dalam kumpulan wang amanah pendidikan koperasi. So again, this is another money yang disimpan, tetapi dia untuk tujuan pendidikan koperasi. Okay, 2%. Then 1% of the Untung Bersih pula perlu diketepikan, disimpan di bawah tajuk kumpulan wang amanah pembangunan koperasi. That is for pendidikan. Okay, this one for pembangunan. So, pendidikan erti dia, hari itu cikgu kata dalam salah satu ciri koperasi ialah dia menyediakan pendidikan dan latihan kan. So, yang ni lah, dari mana datangnya duit tu? So, it's from, every year we keep some money from the Untung Bersih. So, you can give training to the ahli. So, 1% pula untuk pembangunan. So, if the koperasi need money to expand, to membesarkan, koperasi nak buat banyak bisnes, they need money kan. So, every year they keep 1%. Okay, so this money yang 2%, 1% ni akan diserah kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okay, semua koperasi di bawah kawalan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okay, then we give to the Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan kemudian Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan serahkan wang itu kepada Maktab Kerjasama Malaysia. Ini Maktab Kerjasama Malaysia ialah di bawah kawalan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dia satu institusi di macam university. Is a maktab. Di dalam dia ada lecture hall, ada kantin, like the university lah, macam satu campus. Dia didirikan khas untuk memberi pendidikan kepada ahli-ahli koperasi. So inside dia like lecture hall. Dia ada course khusus yang ahli koperasi boleh ambil. You can take a course there. Then after you sudah habis pengajian di sana, dia macam university. You take the course. After you sudah graduate, you get a diploma saja, then you can work in a koperasi.
Biar akaun koperasi dia lain daripada akaun lain. So then you need to go for macam lecture lah, pergi khusus. Jadi mata kerjasama ni dia memberi khusus tentang all the koperasi. Okay, yang ni ada di Petaling-Jaya. So this money kerana dia akan diserah kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, jadi koperasi tak boleh simpan lah. Okay? Jadi dia akan direkod sebagai liability semasa. You keep it now, next year you akan keluarkan serah kepada SKM. So bukan duit you, so you have to keep. Okay? As a liability semasa. So as I said, you keep the money, you give to them. So nanti Madap Kerjasama Malaysia ni akan bagi khusus free lah. That's why they use your money and give you your latihan. Boleh faham? Dan bukannya you say, oh rugilah, my untung bersih, have to give to them. Tak ada, tak rugi kerana bila wang itu disaruhkan kepada Maktab Kerjasama Malaysia, this maktab akan keluarkanlah latihan-latihan yang ada early of the year, dan semua ahli koperasi boleh join secara percuma. Because this is from your own money. Okay. Okay. Tadi cikgu kata Akta Koperasi sudah wajibkan pembahagian 12% kepada wang berkanun, 2% kepada pendidikan koperasi, 1% kepada pembangunan koperasi. Okay. So yang itu wajib, tetapi yang ini pula taklah boleh ada. Okay. Tetapi bukannya semua wajib. Contohnya yang ni, membayar rebate ke atas belian anggota. This one ialah macam galakkan, memberi galakkan kepada anggota untuk membeli dengan banyak. Video yang sebelum tu cikgu sudah kata, yang customer koperasi ialah ahli sendiri. Like the koperasi college kita kan. So yang membeli ialah pelajar college kita. So you ada ahli, you ada customer. So kita jadi lebih banyak customer beli, lebih banyak untung. So lebih banyak untung, the ahli will get more dividend. Actually you buy more, last the money will go back to you. Boleh faham? Anda juga ahli, you will get dividend kalau dapat untung banyak. At the same time, you also the customer. Jadi, you buy, you're helping yourself. You get more profit. So, untuk menggalakkan customer untuk membeli dengan banyak, kita adanya koperasi, adanya special. Ciri ini adanya rebate ke atas belian anggota. Macam Jasco, Ion. Kalau you beli RM100, you will get RM5 kupon. Demi untuk galakkan you beli banyak lah. So, sama juga dengan koperasi ini. So, if you buy 100, you will get back 5%, okay, of the 100. So, menggalakkan kerana diberi rebate ni, you get back some money, cashback, so ramai akan membeli. Okay, so this is khas for koperasi. Dan dari untung bersih ni, dia perlu diguna untuk membayar dividen tunai. So, kadar maksimum dividen. Okay, kerana menjadi ahli, you beli saham, you ada pemilik, then you supposed to get untung kan. So untung akan diberi dalam bentuk dividen. It's money, but diberi nama dividen. Okay, so kadar maksimum yang boleh dibayar ialah 10%. Sudah ditetapkan dalam akta yang you can get 10% of the jumlah saham. Let's say I beli saham RM1,000, so I will get RM100 dividend money. Okay. Kalau koperasi itu dapat untung banyak, okay, the koperasi dapat untung banyak, nak bagi dividen 20%. Okay. Jadi kalau macam tu, kena mohon kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tak boleh suka-suka you nak bayar berapa persen. Everything kena mohon. Okay. Bila mohon, you bagi surat, then you setelkan
penyata pendapatan komprehensif anda, menunjukkan untung bersih berapa. So ada bukti. So kalau Suruhanjaya luluskan, dia akan hantar surat lah, dan only you boleh bayar 20% atau 30%, seperti yang you mohon. Okay, so this is another one. So di bawah akta juga koperasi, ahli lembaga pengarah akan diberi saku hati ataupun diberi nama honorarium. Okay, ataupun some of the soalan exam dia bagi tahu allowance kehormat ahli lembaga. Dia tak sama dengan allowance ahli lembaga. Kalau allowance ahli lembaga, kita akan rekod sebagai belanja di penyata pendapatan. But this one is allowance kehormat. Special one. So kalau special one tak ada rekod di penyata pendapatan. Semua ini akan direkod di penyata pembahagian untung rugi. Okay. Ini macam belanja, tapi belanja ini bukannya belanja like the normal business. Is belanja we give to the ahli, kepada pemilik. Jadi dia khas. Jadi kita semua ini akan rekod di penyata pembahagian untung rugi, bukannya penyata pendapatan. So the same lah. This is the special kepada ahli lembaga pengarah. So akan direkod di penyata pembahagian untung rugi. Okay, berapa peratus nanti cikgu tunjuk lah. Okay, berapa peratus dia. Dan last, jadi semua ini yang ni akan bagi kepada ahli kan. Dividen akan juga kepada ahli. You cannot keep the money. This one pun juga akan bagi kepada ahli lembaga pengarah. So this semua ni tak boleh simpan. Jadi akan diserah next year. Now diluluskan oleh Mesyuarat Agung. Kita simpan dulu sebagai liability semasa di PKK. Then next year kita akan bayar. Okay, jadi ini semua ni adalah liability semasa. Dan last ni ialah result. Okay, sebahagian daripada untung bersih juga akan simpannya. Cikgu kata daripada keuntungan ni akan simpan untuk tujuan tertentu. Contoh dia mungkin untuk sebagai kebajikan. Jadi kita simpan dengan nama tabung kebajikan. Untuk memberi panduan anak-anak ahli dalam pendidikan, jadi adanya tabung pendidikan. So, semua ini ialah wang yang disimpan. Okay, so all this kita akan masuk dalam PKK di bawah tajuk wang kumpulan anggota. Dan yang ni ada lagi satu, sebahagian daripada untung bersih juga akan diketepikan untuk membayar zakat. Okay. Zakat ini juga akan diwujud di dalam penyata pembahagian untung rugi, bukannya di penyata pendapatan, not in PP. Okay. Walaupun dia belanja, tetapi belanja ini akan direkod di penyata pembahagian untung rugi, kerana zakat biasanya hanya akan dibayar selepas dapat untung bersih. So that's why kita bukan letak di PP. So inilah format dia, penyata pembahagian untung rugi. Nama koperasi kena di atas dan tajuk kena tulis dengan penuh bagi tahun yang berakhir, kerana it show the whole year. So kita, yang ni tujuannya untuk menunjukkan macam mana untung bersih diagihkan. Okay, so kita mula dengan untung bersih. Let's say the untung bersih ialah 50,000. So mengikut akta, ini mesti dibuat. Okay, so kita put on top first. Okay, tolak pembahagian berkanun, I mean diperlukan oleh akta. So mesti kumpulan wang berkanun 12% atau 22% of the untung bersih. So dalam exam kena tunjuk yang ni pengiraan ni kena tunjuk dengan penuh. Tak boleh letak 12% saja, kena tulis macam tu. Kalau tak tulis, walaupun you can write this one betul, you still get 0 mark. Jadi jalan kerja kena tunjuk di sini. Okay, 12% times this one. Kumpulan wang amanah pendidikan koperasi tersenasib 2%. So 2% times this, tunjukkan.
kumpulan wang amanah pembangunan koperasi 1% times 50,000. Okay, so you got the figure, jumlahkan. Okay, so ini untung bersih tolak pembagian berkanun, let's say you still got 40,000. So 40,000 ini akan diguna untuk tujuan lain. Okay, untuk membayar semuanya ni. So the 40,000 left akan diguna untuk membayar dividen modal saham kepada ahli. As I said, usually 10%. Okay. Dan bukan darab dengan untung, darab dengan modal saham. Okay. Dan akan tadi sudah katakan untung bersih juga diguna untuk membagi rebate jualan anggota, bukan jualan kepada bukan ahli. Kalau not member tak boleh. So kita akan, kalau exam dia bagi jualan sahaja, then you kena tolak lah berapa persen of the jualan adalah jualan anggota. So you kena cari jumlah jualan anggota, barulah darab dengan percentage. Exam nanti akan bagilah berapa percentage, 8% ke 5% ke. Okay, so peratus darab dengan jualan anggota saja. Okay, you got the amount. Then some of the koperasi menjadi member angkasa. Angkasa hari itu cikgu sudah kata ialah koperasi atasan. Okay, so macam koperasi koris kita juga menjadi member dia. Kalau jadi member, they will help you in many ways. So if you become member, every year you have to pay 1% of your this untung. Bukan untung yang ni, untung yang sudah tolak pembahagian berkanun. Ingat so is 1% of this, not 50,000. So the honorarium juga is berapa peratus, yang ini sudah tetap 1%. So ini belum tetap ikut soalan. So is berapa peratus darab this one. Okay, ingat untung bersih yang sudah tolak pembagian berkanun So darab this one. Same like tabung kebajikan, peruntukan zakat, berapa peratus ikut soalan, tetapi kena darab dengan untung yang sudah tolak berkanun. Okay, so let's say semua ini ialah 10,000. So untung sudah tolak berkanun, tolak lagi all this pengagihan tujuan lain 10,000, so you left 30,000. So 30,000 ini akan tolak peruntukan cukai. Okay, then let's say you get untung bersih terpaki yang belum agih ialah 25,000. So 25,000 pula you tambah dengan untung last year. Tiap-tiap tahun dia ada untung kan? Tiap-tiap tahun dia mesti ada untung yang belum agih. Tak boleh agih sampai kosong. Kalau macam tu bahaya. Because as I say, you must keep for some money for emergency purpose. Jadi tak boleh agih sampai kosong. Mesti ada paki. So this year ada paki, sama juga last year untung pun ada paki. So this paki this year campur dengan paki last year. Okay, ini ialah kumpulan wang yang terkumpul. Okay, keuntungan terkumpul pada akhir tahun ini. Okay, so yang ini kita panggil keuntungan terkumpul kerana dia memang untung bersih yang kita simpan, yang kita kumpul every year. So yang ini ialah milikkan ahli, is kumpulan wang ahli. So kita akan rekod sebagai kumpulan wang anggota di dalam PKK.